Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Desas-desus menyatakan kononnya Ismail Sabri Yaakob akan meninggalkan kerajaan kini menjadi panas di mana-mana. Semalam saya membuat satu konten berkait itu. Ada yang kata merapu. Tapi nampaknya apa yang kita ramalkan memang akhirnya menjadi buah mulut. Apabila banyak tablet ataupun media sosial, media massa kini bercerita tentang benda yang sama. Apakah Anda juga terfikir tentang perkara itu? Hari ini spekulasi kencang mengatakan Ismail Sabri Yaakob menarik sokongan kepada kerajaan perpaduan menjadi sangat panas. Dan ramai yang hampir percaya dan ramai juga yang menyatakan pasti Perikatan Nasional terlompat-lompat gembira. Tapi nampaknya apa yang berlaku itu semuanya hanya mimpi belaka. Sebelum saya teruskan ulasan ini, jangan lupa bagi Anda yang masalah kencing manis, tinggi darah, gout, jangan lupa tekan butang produk. Saya kongsikan kepada Anda, produk ini murah, berkesan, sudah ramai yang membeli. Mereka kata berkesan, testimoninya berlambak-lambak banyaknya. Dan harganya pula sangat murah sekarang, promosi sempena raya, Syawal yang menjelang tiba. Sediakan payung sebelum hujan supaya nanti bila raya Anda ada ubat ataupun melegakan Anda daripada masalah. Jangan pula orang lain beraya, kita pula kena gaut. Macam itulah. Saya tidak jual ubat, saya hanya kongsi kepada Anda. Akhirnya Ismail Sabri Yaakob buka mulut, buka cerita, berkait spekulasi menyatakan kononnya dia ada kawan atau geng yang akan menarik sokongan kepada kerajaan perpaduan. Lebih ngeri lagi, ada spekulasi menyatakan konon Ismail Sabri Yaakob bersama sekumpulan 15 ahli parlimen UMNO akan menarik sokongan kepada kerajaan perpaduan. Tetapi Ismail Sabri Yaakob telah pun tampil menafikan dakwaan tersebut. Belum sempat Perikatan Nasional terhenjut-henjut, terloncat-loncat gembira dengan spekulasi itu, Ismail Sabri Yaakob pula sudah tampil menafikan perkara itu. Ismail Sabri menafikan tarik sokongan kepada kerajaan perpaduan. Bekas Perdana Menteri menyifatkan dakwaan beliau dan 13 ahli parlimen UMNO menarik sokongan kepada kerajaan sebagai cubaan menjejaskan imejnya. Ramailah yang ambil peluang. Yang paling teruk sekali, walaun sekalian pula ambil tumpang sekaki. Walaun yang ada di luar sana menyahut kononnya ini satu tindakan yang betul kepada Ismail Sabri Yaakob. Tahukah Anda kalau Ismail Sabri Yaakob bersama 13 ahli parlimen ini menarik sokongan, mereka tidak akan dapat apa-apa. Mereka hanya akan terjadi yang digendong berciciran, yang dikejar tak dapat. Yang lebih teruk lagi, mereka akan berdepan dengan tindakan tata tertib daripada UMNO, yaitu denda saman 100 juta ringgit dan akan terlucut daripada jawatan ahli parlimen. Pastikah mereka akan menang lagi? Kalau 13 ahli parlimen UMNO ini menarik sokongan dan kehilangan kerusi, terpaksa pula PRK, pilihan raya kecil, mampukah mereka menang lagi atas tiket bersatu, pas atau bebas? Saya rasa dengan keadaan sekarang ini, dengan keadaan semasa UMNO, Pakatan Harapan, Barisan Nasional, Pakatan Kerajaan, sukar untuk bersatu maupun Perikatan Nasional mencabar kerusi mana-mana yang ada sekarang. Lebih-lebih lagi, kerusi yang telah dimenangi oleh UMNO Barisan Nasional ini tidak dapat akan dimenangi kerana itu kubu kuat UMNO Barisan Nasional. Juga dengan gabungan undi daripada Pakatan Harapan. Jadi adalah sesuatu tindakan yang agak bodoh kalau Ismail Sabri Yaakob bersama 13 ahli parlimen ini menarik sokongan. Tidak mungkinlah. Mereka hanya akan kehilangan apa yang ada dan dikejar pula jadi kosong. Bekas Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob menafikan dakwaan beliau dan 13 ahli parlimen UMNO menarik sokongan kepada kerajaan perpaduan. Tampil menjawab dakwaan tular di media sosial terbabit, ahli parlimen Berai itu menyifatkannya sebagai cubaan menjejaskan imejnya dan memecah belahkan hubungan
serta menimbulkan kesangsian antara Wakil Rakyat Barisan Nasional BN. Menurutnya, beliau pada mulanya enggan melayan dakwaan berkenan namun tampil menjawabnya selepas melihatnya terus disebarkan menelusi tulisan dan video. Saya anggap mungkin ada niat kurang baik bila ada sebarkan cerita sebegini, terutamanya terhadap saya sendiri dan ia merosakkan imej saya. Sedangkan saya selalu katakan tetap bersama UMNO, kata beliau menurut Sinar Harian. Beliau yang juga bekas naib Presiden UMNO berkata sokongan penuh ahli Parlimen BN dapat dilihat menerusi beberapa tindakan yang telah diambil seperti undi usul percaya terhadap kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim. Apabila dibentangkan pada peringkat awal dulu, seluruh 30 ahli Parlimen BN menyokong penuh usul yang dibawa dan setiap kali rang undang-undang dibawa kita sokong sepenuhnya, katanya, berharap penafian itu dapat menamatkan sebarang desas-desus. Pada 17 Mac lalu, Setiausaha Agung BN Zamri Abdul Kadir turut menafikan dakwaan mengatakan 14 ahli Parlimen UMNO menarik sokongan terhadap kerajaan perpaduan. Beliau menyifatkan tindakan itu sebagai usaha menjejaskan perpaduan antara wakil rakyat dalam kerajaan perpaduan. Sekian dulu, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ada yang kata Ismail Sabri Yaakob kini dalam keadaan paling kritikal dalam dunia politik. Ini apabila satu video tular di dalam page Pakatan Harapan Friends yang mana kelihatan seperti Hisamuddin Tun Hussein menarik Anwar Ibrahim masuk ataupun membawa Anwar Ibrahim masuk dalam sebuah bilik untuk mungkin ada perbincangan yang tertutup. Tiada satupun sumber yang menyatakan apa isi perbincangan tersebut. Tetapi netizen khususnya para penganalisis politik dan pemerhati politik melihatnya sebagai satu petanda bahwa mungkin geng ataupun sekutu Hisamuddin Tun Hussein kini berubah pikiran untuk menyokong sepenuhnya Anwar Ibrahim. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Tekan butang produk yang ada dalam video ini. Siapa yang ada kencing manis, gout, tinggi darah, cepat beli produk itu. Saya tak jual obat. Saya cuma mau kongsikan kepada Anda manfaat kebaikan produk itu sebab ramai sudah yang beli. Harganya pula sangat murah, tetapi berkesan kata netizen yang sudah membelinya. Mereka nyatakan sediakan payung sebelum hujan, karena kita pun tahu tidak lama lagi Syawal menjelma. Jangan pula waktu raya, kita pula ada masalah gout, kencing manis, tinggi darah kan. Jadi lebih baik belilah dengan harga yang mungkin murah bagi Anda, tetapi manfaatnya sangat baik, berbaloi-baloi lah macam itu. Baiklah saudara, mari kita teruskan spekulasi yang kini menular di media sosial khususnya dalam bidang politik itu. Hisamuddin Tun Hussein, kalau Anda masih ingat, ramai yang mengaitkan geng Hisamuddin Tun Hussein dan geng Ismail Sabri Yaakob adalah sekutu dalam politik UMNO. Yang mana dinyatakan kononnya sekutu itulah yang mungkin akan memainkan peranan dalam langkah Tebuk Atap atau Sheraton yang kali kedua. Tetapi ianya semua kini sudah berlalu dan berakhir apabila penganalisis politik menyatakan bahwa Perikatan Nasional kini mula sedar mereka tak cukup jumlah untuk menumbangkan kerajaan. Apabila itu berlaku, ada spekulasi kata geng ataupun sekutu Ismail Sabri Yaakob kini satu persatu ataupun semuanya mula meninggalkan Ismail Sabri Yaakob. Dan ada pula yang kata selepas penemuan 170 juta bersama dengan longgokan emas dan barangan kemas itu, menyebabkan Ismail Sabri Yaakob kini dijauhi oleh orang-orang tertentu. Dan kita pun tahu, UMNO Barisan Nasional juga sudah mengangkat tangan untuk tidak dilibatkan dalam kesiasatan itu. UMNO dan Barisan Nasional, Zaid Hamidi pun telah menyatakan bahwa UMNO tidak ada kaitan langsung dengan siasatan itu. Siasatannya hanya berkisar kepada pribadi Ismail Sabri Yaakob. Jadi kalau begitu, adakah benar bahwa sekutu Ismail Sabri Yaakob kini sudah meninggalkan beliau
Dan kini Ismail Sabri Yaakob terkapai-kapai keseorang diri untuk berjuang bagi pribadi beliau. Sudah tentu UMNO, Barisan Nasional, akan menyatakan sokongan secara lisan ataupun secara moral. Tetapi sokongan daripada keterlibatan sepenuhnya, kini kita lihat bahwa UMNO sudah menjauhkan diri. Barisan Nasional menjauhkan diri daripada terlibat, terbabit, terkait ataupun dipalit dengan masalah tersebut. Karena kita tahu kejatuhan UMNO, Barisan Nasional dalam pilihan raya yang lepas juga disebabkan terpalit dengan kes mahkamah, kes penyelewengan, kes pecah amanah rasuah 1MDB. Jadi UMNO sudah ada pengalaman, Barisan Nasional juga sudah pengalaman dengan hal seperti itu. Mereka akan menjauhkan diri, tak mau terlibat lagi dalam apa-apa isu. Karena sekarang ini kita tahu UMNO Barisan Nasional sudah mula bangkit semula, jauh daripada perkara yang seperti itu. Saudara, betulkah Ismail Sabri Yaakob kini dalam masalah yang paling kritikal dalam dunia politik, karier politik beliau? Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye.